Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi siri video saya berkongsi doa-doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang saya sendiri bacakan, yang saya sendiri amalkan dan suka saya berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan agar sama-sama kita dapat mengamalkannya. Seperti biasa, sedikit mukadimah. Kita ini dibolehkan saja untuk berdoa dalam bahasa sendiri, dalam pilihan perkataan sendiri, susunan ayat sendiri, boleh-boleh sahaja. Tetapi jika kita dapat berdoa dengan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, sudah tentu ia lebih baik. Jika kita merenungi perkara ini, yakni kenapakah Allah berkongsi doa-doa para nabi, para rasul, malaikat, orang-orang soleh di dalam Al-Quran, sudah tentu antara hikmahnya ialah kerana doa itu amatlah baik. Ianya dalam susunan perkataan, susunan ayat yang tepat lagi padat tetapi memiliki maksud yang lebih luas. Demikian juga doa-doa yang dibacakan dan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum itu saya petang ini sedang bersenam di Setia Alam Central Park. Sedang bersenam dan sambil itu saya berkongsilah tentang doa ya. Okey. Nombor dua, jika kita merujuk kepada doa-doa di dalam Al-Quran, ada sebahagian daripada doa itu secara zahirnya kelihatan khusus kepada orang yang berdoa. Ia adalah sesuatu yang khusus pada zahir doa itu ya. Akan tetapi jika kita merenungi semula hikmah Allah SWT berkongsi doa tersebut kepada kita, dapat kita ambil satu iktibar bahawa doa itu juga adalah sesuatu yang baik untuk kita baca meskipun lafaznya secara zahir kelihatan khusus kepada seseorang ataupun satu suasana. Dan inilah yang saya ingin sebutkan tentang doa yang bakal saya kongsi. Ia adalah doa Nabi Isa alaihi salam sebagaimana yang Allah SWT rakam dan kemukakan dalam ayat 114 surah Al-Maidah. Ayat 114 surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ni ialah surah yang kelima. Dan doa ini saya amalkan sebagai doa murah rezeki ataupun agar Allah melapangkan rezeki saya dan ahli keluarga. Ayuh sama-sama kita membacanya. Okey. Mulai ayat 114. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan lil awwalina liawwalina wa akhirina wa ayatan mink warzukna wa anta khairur raziqin. Yang bermaksud, ya Allah, wahai Tuhan kami, turunkanlah ke atas kami satu hidangan daripada langit. Moga-moga dengan itu dapat menjadi satu perayaan bagi kami generasi awal dan juga generasi kami yang terkemudian, dan sebagai tanda daripada Engkau ya Allah. Dan rezekikanlah kami dan rezekikanlah kami, Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Okey. Jadi doa ini dimulakan dengan Allahumma Rabbana. Jika tuan-tuan dan puan-puan perasan, apabila kita membaca doa-doa daripada Al-Quran, semuanya bermula dengan Rabbana. Perasan atau tidak? Jika doa-doa daripada hadis Nabi SAW, baik yang Nabi baca ataupun yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, ia bermula dengan Allahumma. Perasan ataupun tidak? Okey, kalau tak perasan, sekarang saya dah bagi tahu, boleh perasanlah, boleh take note ya. Agak-agaknya kenapakah sedemikian? Doa-doa daripada Al-Quran bermula dengan Rabbana, doa-doa daripada hadis bermula dengan Allahumma. Salah satu hikmahnya ialah apabila kita merujuk kepada sejarah awal dahulu, apabila Rasulullah SAW diturunkan ayat-ayat Al-Quran dan baginda pun membacakannya kepada para sahabat, kebanyakan mereka menghafalnya dan sebahagian mereka menulisnya.
Okey, dan pada waktu yang sama Rasulullah SAW juga ada menyampaikan hadis-hadis baginda. Okey. Jadi di antara ayat-ayat yang baginda baru terima, yang baru diwahyukan kepada baginda, yang baginda sampaikan kepada para sahabatnya, ialah ayat-ayat yang berbentuk doa seperti yang biasa kita tahu kan, seperti contoh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan pada waktu yang sama baginda juga ada mengajar doa-doa kepada para sahabat. Agak-agaknya bagaimanakah untuk mengelakkan para sahabat ini daripada tercampur antara doa-doa yang sebenarnya merupakan sebahagian daripada Al-Quran dengan doa-doa yang sebenarnya diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikut pandangan hikmahnya, mengikut pandangan doa-doa daripada Al-Quran semuanya bermula dengan Rabbana ataupun Rabbi, supaya para sahabat mereka tahu ini ni memang doa daripada Al-Quran. Kalau doa daripada Rasulullah SAW, baik yang baginda amalkan atau yang baginda ajar, ia bermula dengan Allahumma, supaya berlakunya perbezaan ini supaya mereka tidak tercampur aduk. Sebab sebahagiannya menulis, sebahagiannya menghafal. Jadi doa-doa ini macam sebahagiannya tu macam agak sama. Jadi macam mana nak dibezakan? Okey, doa yang merupakan daripada Al-Quran, ia bermula dengan Rabbana atau Rabbi. Doa yang diajar, yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bermula dengan Allahumma. Okey, ini hikmah penjelasannya. Sebab sebenar kita kata wallahu alam, ini sekadar pandangan. Kemudiannya, yang istimewa kepada doa dalam ayat 114 surah Al-Ma'idah ini, ia bermula dengan Allahumma Rabbana. Kenapa pula sedemikian? Ia menunjukkan bahawa doa ni nak bermula dengan Allahumma pun boleh, nak bermula dengan Rabbana pun boleh. Okey, kedua-duanya tak salah sebenarnya. Cuma, sekali lagi diulangi, kebanyakan doa dalam Al-Quran ialah Rabbana atau Rabbi. Maksud saya bermula dengan Rabbana atau Rabbi, dan doa-doa daripada sunnah pula, daripada hadis Nabi SAW pula bermula dengan Allahumma. Cumanya ia tidaklah satu tu tidaklah lebih baik, lebih bagus daripada yang lain. Maka doa dalam ayat 114 ini dimulakan dengan Allahumma Rabbana bagi menunjukkan bahawa ia memang boleh disebut kedua-duanya pun. Okey, bahkan dalam hadis yang menerangkan bahawa doa yang paling kerap dibaca oleh Rasulullah SAW ialah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Betul. Tapi kalau kita semak lafaz hadis itu yang diterangkan, tak silap saya, oleh Anas bin Malik, yang dibaca oleh Rasulullah SAW ialah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi ringkasnya, doa bermula dengan Rabbana pun boleh, bermula dengan Allahumma pun boleh, kedua-duanya bagus. Cuma doa-doa dalam Al-Quran bermula dengan Rabbana ataupun Rabbi, supaya para sahabat dahulunya mereka tidak tercampur dengan doa-doa yang dibaca dan diajar oleh Rasulullah SAW, yang di mana ia bermula dengan Allahumma. Okey, ini sebagai tentang permulaan doa itu ya. Okey, dalam doa ini apa dia? Ya Allah, wahai Tuhan kami, turunkanlah ke atas kami satu hidangan daripada langit, agar dapat menjadi bagi kami satu perayaan bagi generasi awal, li awwalina wa akhirina, dan generasi kami yang terkemudian, dan sebagai tanda daripada Engkau ya Allah. So, ini yang saya maksudkan. Lafaz ini kelihatan seolah-olah secara zahirnya hanya khusus kepada Nabi Isa dan juga umatnya. Tetapi sebagaimana yang saya katakan, memandangkan Allah SWT berkongsi doa ini dalam Al-Quran, maka ia boleh juga kita membacanya. Okey, hanya rangkap akhir doa ini yang bersifat umum, iaitu warzuqna wa anta khairur razikin, dan rezekikanlah kami dan engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Okey, yang akhir itu sahaja yang bersifat umum, tetapi memandangkan ia adalah satu doa yang Allah kongsikan di dalam Al-Quran, maka kita ataupun sekurang-kurangnya saya membacanya secara keseluruhan, yang ini bermula dengan Allahumma.
Sebenarnya kalau kita rujuk kepada keseluruhan lafaz ini, meskipun macam saya kata tadi, ia seperti khusus kepada Nabi Isa dan juga umatnya, ia juga sebenarnya boleh juga meliputi kita. Sebagai contoh kan, turunkanlah kepada kami satu hidangan daripada langit. Tetapi bagi kita tak apa, tapi yang pentingnya adanya makanan untuk kita. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, dalam hal rezeki ni antara yang paling basic ialah makan dan minum. Sehingga ada kata pepatah orang putih ya, tentang pendapatan ni, as long as you are able to put food on the table. Kan? Itu antara yang asas, adanya makanan tu. Okay? Dan doa ini juga menyebut tentang salah satu yang asas, iaitu makanan. Okay? Dan ianya sebagai satu perayaan, okey tak apa, makanan yang lebih pun tak apa, baik untuk generasi sekarang ini ataupun generasi yang akan datang. Ya, jadi melalui doa ini, moga-moga Allah melapangkan rezeki kita, baik untuk kita sekarang ini mahupun untuk generasi kita yang akan datang, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Okey, moga-moga Allah mencukupkan rezeki bukan saja untuk kita pada saat ini, tetapi juga untuk generasi kita yang akan datang. Dan sebagai tanda daripada Engkau, ya Allah, dengan adanya kelapangan rezeki ini, moga-moga kita ini sentiasa mengingati Allah atas kemurahannya melapangkan rezeki kita, ya. Dan kerana itu juga kalau kita rujuk dalam ayat seterusnya, diterangkan bahawa Allah menurunkan hidangan itu berulang-ulang kepada Nabi Isa tu, berulang-ulang, walaupun yang diminta itu satu hidangan, tetapi Allah menurunkannya berulang-ulang. Okey. Dan yang lafaz yang rangkap yang terakhir itulah yang bersifat umum, iaitu warzuqna wa anta khairur raziqin. Okey. Jadi memandangkan doa ini, ia bermula daripada awal, Allahumma Rabbana, maka saya pun membacanya daripada awal. Jika ia memang khusus kepada Nabi Isa dan juga umatnya, tak mengapa kita baca. Moga-moga mendapat pahala membaca daripada Al-Quran, dan moga-moga kita mendapat keberkatan doa daripada Al-Quran, meskipun yang tepat untuk kita ialah rangkapnya yang terakhir, yang ini warzuqna wa anta khairur raziqin. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah doa yang ingin saya kongsikan pada kesempatan ini, ayat 114 surah Al-Ma'idah. Ayuh sama-sama kita membacanya dan kita mengamalkannya. Moga-moga Allah melapangkan rezeki kita. Dan sama-sama kita tahu, doa saja tidak cukup, hendaklah juga kita berusaha. Dan berusaha saja tidak cukup, hendaklah kita berdoa. Ayuh kita menggandingkan kedua-duanya, antara doa dan juga usaha. Baik, sehingga sini sahaja perkongsian saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.